أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Surah Allahul Azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya arak, judi, permujaan berhala dan menenung nasib dengan anak panah, al-azlam, semuanya adalah kotor, yakni keji daripada perbuatan syaitan. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, hidayah, inayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali di dalam taman syurga di atas dunia, Simarul Jannah min Riyadil Jannah, iaitu majlis ilmu.
Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi kita berharap agar kehadiran kita pada malam hari ini, malam sebelumnya, malam-malam yang akan datang ke majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama menyambung nasihat daripada Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Ibn Wardi Al-Khiddi rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Wardi rahimahullah adalah seorang ulama yang telah meninggalkan kita sejak lebih 700 tahun yang lalu. Tetapi syair beliau, nasihat beliau dalam bentuk syair ini dalam syair Ya Bunayya, wahai anakku yang tercinta, adalah satu bentuk cara para ulama memberikan nasihat kepada kita, iaitulah dalam bentuk seni. Sebagaimana setiap bangsa dan tamadun itu dia ada seni yang tersendiri. Dia ada keelokan bahasa yang indah. Dia panggil kesusastraan. Kalau Arab ialah sastra Arab ialah, kalau Melayu ia sastra Melayu, kalau bahasa Inggeris dia panggil English literature, kesusastraan Inggeris. Dan setiap tamadun, bangsa Rom, bangsa Farsi, mereka pun ada kesusastraan yang tersendiri. Syair Farsi juga antara syair yang ada banyak dimuatkan dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama. Antaranya dalam kitab Penawar Bagi Hati juga ada syair Farsi yang dimasukkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, iaitu tentang lidah. Apabila Syekh Abdul Qadir Al-Mandili membicarakan tentang lidah, beliau memasukkan ada satu syair Farsi. Saya tak ingat nanti punya bahasa itu, tidak tak pandai, tapi yang ingat yang terjemahan saja. Dia kata, ketahuilah bahawa lidah yang panjangnya 3 inci mampu membunuh manusia yang tingginya 7 kaki. Itu syair Farsi. Atau boleh tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati. Hebat salah dia. Jadi jangan kita anggap kalau syair Hindi ke Urdu ke, ni bukan Islam dah. Mana kata Islam ni meraihkan selagi mana ianya membawa kebaikan, yang memberikan manfaat kepada manusia, maka ianya adalah satu perkara yang dipuji. Baik. Maka Allah SWT Muhammad, kalau kita tengok, kalau kita renung nasihat daripada Imam Ibn Wardi rahimahullah, kita telah pun sama-sama renung nasihat beliau yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang kelima. Yang terakhir pada bulan yang lalu kita bicarakan tentang bahayanya dalam fiqh ada satu istilah amrad al-jamil, lelaki cantik. Kita dah bicarakan remaja lelaki yang dia awal remaja sampai umur 30, dia tidak tumbuh sebarang bulu di mukanya. Dan ada di dalam Allah SAW Muhammad, para ulama bincang bahas benda ni. Termasuk dalam kitab Tarbiyatul Aulad ada menyatakan bagaimana peranan dan tanggungjawab. Dan kata Syekh Abdullah Nasir Alwan, seorang ayah, seorang ibu yang ada anak amrad, macam mana dia nak buat? Macam mana dia nak jaga anak amrad? Kita jangan dengar, tapi memang ada lah. Tak kira lah bahasa ataupun dinisbahkan dengan perkataan apa merujuk kepada amrad ni. Nak sebut laki segak pun boleh, nak sebut macam mana nak sebut, nak sebut K-pop pun boleh lah. Boleh lah, tak ada masalah. Yang penting awal remaja sampai umur 30, dia nama amrad. Kalau dia lepas umur 30 Ustaz, dia disebut sebagai ajrad. Ajrad ni dia bab lain lah. Tapi yang amrad ni sangat bahaya. Sehingga dalam syair Imam Ibn Wardi rahimahullah pada syair ataupun nasihat yang kelima, beliau menyatakan tentang amrad. Sekali lagi, bahayanya hiburan dan nyanyian yang melalaikan. Diulang sekali lagi. Kalau syair yang pertama dulu, i'tadil zikra al-ghani wal-ghazal wa qulil faslu wa janib man hazal, ila sebutlah tinggalkanlah olehmu akan hiburan dan nyanyian yang melalaikan. Baik. Sebab Allah SWT Muhammad ada satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan adab menaiki kenderaan. Saya kira ramai yang Ustaz share semalam hari Jumaat. Ustaz Salman dia ada share view Salman dalam Facebook dia. Bagus yang tu.
Iaitu bagi orang yang menaiki kenderaan, yang memulakan perjalanan, apabila dia tidak membacakan doa Nabi sebut, maka syaitan akan menumpang dia beserta dengan dia, yang akan menyebabkan dia lalai dalam kenderaan tersebut. Itu yang jadi ghalib tu. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi ghalib sebab apa? Sebab tidak mengingati Allah, tidak memulakan perjalanan dengan sambillah, dengan nama Allah. Tak baca doa kan. Tak kira lah kan. Seloknya ialah doa kenderaan, naik kenderaan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayatul kursi biasa para ulama sebut pada kita. Contoh naik kenderaan ni penting. Sebab kita ni hari-hari boleh kata naik kenderaan. Kalau naik kuda je lah. Ada doa, semua ada doa. Jadi Rasulullah SAW Muhammad, siapa yang naik kenderaan tidak memulakan dengan doa, dengan nama Allah, maka syaitan akan berserta dengan dia disebut. Sebab tu bahaya. Yang ini Rasulullah SAW Muhammad yang apabila dia jadi macam tu, maka dia akan buat benda yang lalai dalam tu. Termasuklah yang menyanyi, dan larangan menyanyi dalam kenderaan disebut. Larangan menyanyi dalam kenderaan. Biasa kalau orang menyanyi dia balik lah. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu. Bukan tak boleh sekali-sekala, tapi bahayanya. Kena hati-hati. Baik. Maka nak sebutnya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ulama bincang. Sekali lagi, Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala ulang kepada kita tentang tinggalkanlah olehmu alat hiburan yang melalaikan dan muda belia yang masih akrab bisa. Baik. Kita dah sebut dah tentang akrab. Jadi Rasulullah SAW Muhammad, hari ini kita lihat fenomena ataupun budaya untuk mencantikkan lelaki ini semakin berleluasa. Tak mahu sebut kan, saya kena sebut benda ni. Sebab apa? Sebab inilah satu normalisasi di akhir zaman yang sedang membawa kerosakan kepada generasi anak-anak kita pada hari ini. Surah dan semua. Apabila Rasulullah SAW Muhammad, normalisasi dosa ini berlaku dengan meluas, maka akan lebih mudahlah agenda-agenda yang berikutnya akan dimasukkan. Dulu semua orang tahu yang kita masuk LGBT itu haram, semua orang tahu. Jijik pula tu kan. Kalau duk tengok lelaki jalan dua orang pegang tangan, pelik kita tu kan. Anak kita tiba-tiba balik dengan kawan dia dari asrama. Dia kata, "Bah, saya nak berbalik kawan boleh?" Dari asrama belajar kolej. Kita kata siapa? Kawan. Main kat kereta kita tu sambil tarik bagasi, pegang tangan dua orang. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tentu tak fikir pelik aku sekarang. Tu. Pegang tangan tu. Jantan dengan jantan tu. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu kalau culik sikit tu, dia mengada lebih tu. Tu nak bagi tahu bahaya masa sekarang ni. Sebab tu kena ada sanksi, kena ada ragu-ragu, kena ada suspicious intention dalam jiwa seorang ibu dan ayah terhadap anak kita. Walaupun anak kita tu confirm baik, tapi kena ada sikit, kena ada sikit rasa bimbang, rasa berjaga-jaga dia panggil. Tuan-tuan, zaman sekarang ni buat baik tuan-tuan. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tak tahu lah kes-kes yang dah berlaku tu banyak. Itulah takut ada cerita. Saya ada seorang sahabat, dia kerja dekat satu syarikat penerbangan. Marah lagi orang sibuk, marah saya agak lagi. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari ini dunia terbuka tuan-tuan. Siapa yang ada TikTok, dia boleh sahkan kenyataan saya ni. Hari ini orang tanpa rasa malu, lelaki pun ada, dia boleh post story dalam TikTok dia mengatakan bahawa dia tak rasa berdosa pun tidur dengan suami orang. Yang tidak tu lelaki, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, lelaki dia bubuh dalam TikTok kan. Orang pun komen, dia kata biar betul, dia kata ya semua, dia kata saya punya kisah hidup, dia kata kamu sibuk kenapa? Dia hantar orang pula yang komen dia. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, hati-hati sekarang. Dan tak cukup dengan itu, budaya LGBT cuba dinormalisasikan dalam sukan pada hari ini. Mana bukti Ustaz? Tuan-tuan tengok bola cukup lah. Tidak kan? Tuan-tuan tengok bola cukup. Hari ini bola tak kira lah di saingan peringkat Eropah dan sebagainya, ada normalisasi budaya songsang sedang menyusup masuk melalui penajaan berbilion-bilion ringgit.
tuan-tuan. Minta maaf bukan ringgit, dolar US, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu syarikat pengeluar kereta Tesla. Semua orang tahu Tesla adalah sebuah syarikat besar yang mengeluarkan. Ni saya sebut statement ni lagi kena sama. Dan sama kau kena betul kot. Saya lagi marah pula Bang Lang kita. Tahu Bang Lang, Elon Musk. Dia marah pula ni. Dan semua secara terbuka menyambut hari meraihkan LGBT setiap tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya terpaksa sebut dulu sekalian. Sebab apa? Sebab ni normalisasi dosa sedang berlaku. Termasuklah dalam negara kita pada ketika ini. Mereka tak akan duduk diam. Mereka tidak akan duduk diam. Maka sebab itulah kita perlu pantau anak-anak kita. Perhatikan mereka. Dengan siapa mereka berkawan, apa yang mereka follow dekat dalam media sosial, kena tengok. Tuan Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut dah. Kepada tuan-tuan pada bulan lepas ada trend yang terbaru di sekolah, di universiti, di college, iaitu nama dia dengan hashtag Boys Love BL. Tuan-tuan, ni saya buat pendedahan berani mati dah ni. Pasal saya duduk program di sekolah. Saya tanya adik-adik pelajar, yang sekolah saya pergi tu yang saya pergi kan, yang saya tak pergi ada lagi. Saya kata, siapa tahu BL tu apa? Semua kat tengah. Bukan semua lah, memang ramai majoriti. Hak perempuan pun kat tengah juga. Mak dia kata, mereka pula ya. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, Boys Love BL. Tu dah. Allah SWT Ustaz Irfan malam ni saya terpaksa mendedahkan benda ni. Senang kalau dulu berbelit cerita apa semua saya tak faham, kena sebut terus. Jadi kalau ada jumpa perkataan tu dalam handphone anak kita, pagi dia saya nak dia. Saya beritahu terus senang. Baik. Tak cukup dengan budaya K-pop, yang duk pegang anak darah orang tanpa rasa malu dan sebagainya. Timbul pula lelaki puji lelaki pula. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tadi saya tengok di timeline ada satu sahabat share negara seberang sahabat kita, negara kita sebelah, jauh di bawah Kelantan. Dan dalam proses menghalalkan budaya Songsan, dan dalam masa yang sama, dia punya the first man, negara dia menegaskan bahawa kita tetap mengekalkan institusi perkahwinan. Jadi dalam masa yang sama kita menghalalkan, bahkan undang-undang mengiktiraf perlakuan LGBT. Na'udzubillah. Jadi siapa yang nak try Songsan boleh hidup dalam. Tuan-tuan, nak beritahunya betapa manusia tidak ada rasa malu, tuan-tuan. Na'udzubillah. Tuan-tuan berani mencabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup dengan apa yang telah pun Allah Ta'ala nyatakan kepada kaum Sodom, kaum Nabi Allah Lut alaihissalam yang dikenakan azab, diterbalikkan bumi, tuan-tuan. Jadi mereka berani mencabar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, baik. Jadi apa yang duk sokong kelab bola, hak duk sokong tu, kena banyak istighfar. Kalau anak kita nak beli baju tu, suruh dia tengok tu. Ada tak sebarang logo ataupun lencana yang menunjukkan logo mereka? Hati-hati pakai. Tuan-tuan, hak setan merah tu saya tak boleh tolong lah. Kena tengok malam ni lah, renang ke gelap. Saya jangan bawa lah, jangan bawa lah. Marah abang Zul. Review lah. Baik. Aduh, nak main bola ke, rugby kan main lah. Tapi yang duk bawa budaya sosial dan suka tu dia tengok. Hal tu yang kita jahat. Sudah baik. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Amra tu apa? Amra ialah anak muda belia yang cantik rupanya, yang masih belum tumbuh misai atau janggutnya. Kerana yang demikian itu, kata Syekh Fahmi Zamzam membahaskan tentang syair ini, yang demikian itu boleh membawa engkau, yakni laki-laki, menggaulinya seperti perempuan. Na'udzubillah. Bahkan ulama bahas juga, antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pernah satu ketika beliau ketika sedang mengajar, biasalah soal jawab tu biasa, soal jawab fiqh, ditanya soalan, ni tanya soalan, tiba-tiba bangkit satu orang lelaki, Amra. Dia kata, wahai Tuan Syekh, wahai Imam Nawawi, saya nak tanya soalan. Imam Nawawi Allah sallallahu alaihi wasallam mula tu macam tak mau terima soalan dia, macam buat tak nampak lah bahasa kita. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan akhirnya terpaksa terima juga. Adab kita ni, kalau orang nak tanya soalan, kita tak boleh potong kan. Contohnya Abang Zul kat tanya,
Dari tadi dua kat dengar, saya nampak tiba-tiba ada orang potong nak tanya juga, tak boleh. Kita kena dahulu kat kawan tu suruh. Sebagaimana yang diberi izin oleh guru. Maka Imam Nawawi kata akhirnya dia kata, silakan, tafadhal. Maka bila ditanya soalan demi soalan oleh lelaki Amra ini, Imam Nawawi tak pandang muka dia. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hanya duduk ke bawah. Sedangkan orang lain yang tanya tadi, semua Imam Nawawi tengok muka. Itu tanda kita mentakzimkan, memuliakan orang yang bertanya soalan. Tetapi untuk abang terlihat special case tu, dia tak tengok muka. Dan lalu ketika mana Allah SAW Muhammad, lelaki dia rasa macam syarti sikit lah, sebab seolah macam tak dihargai. Rupanya ada sebab. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut selepas habis majlis, beliau menyebutkan, aku sedang memelihara mataku dan hatiku dia lah. Faham maksudnya? Iaitu tidak melihat, memandang. Yang ini mengamati, dia panggil wajah Amra al-Jami. Itu bawa Amra lelaki syaiqah. Sebab apa? Ada orang yang bila tengok lelaki syaiqah, dia puji, comelnya ada. K-pop ke lah Korea tu. Yang puji tu pula lelaki, anak kita. Takut tak takut ibu sekarang? Takut. Yang duta iklan bawa napi air tu. Sama-sama isi with kokro. Buat ustaz apa tu? Buat boleh jadi duta lah tak? Saya tu dengar hari-hari letih tak? Tak pasang pun tak boleh. Pasal nak kena minum air bersih kan? Dapat marketing free lah dia. Baik, Allah Sallallahu Muhammad. Nanti kita cari iklan Kowe kita cerita pasal Kowe lah, apa lah semua lah. Kita dengar yang zam-zam mahal. Baik, Pin nak sebut tu. Sampai duta produk pun ambil lagi kat syirah. Betul tak? Tu kalah orang perempuan, kalah orang ni. Tak ada orang boleh nak syirah pun tak ada. Dia ambil hak lelaki syirah. Sebab apa? Dia bagi permintaan. Kalau letak wanita yang cantik, lelaki yang cantik, lelaki cantik tu lagi benar masa sekarang. Betul tak? Tak boleh try buat undi dalam Facebook. Confirm nak. Dalam voting dia ni, online vote. Baik, maka Allah SAW Muhammad, cuba tuan-tuan cari ketua lorong tanah tuan lagi Asyirah. Confirm famous kampung tu. Pemberita mengali. Dia kalau Allah SAW Muhammad akak yang tebak untuk jalan ni biasa lah, kita bisa jumpa lah. Tapi kalau hak tebak untuk jalan tu laki Syirah, badan pula sedap, confirm pemberita mari cari dia. Sebab apa? That was the news. Dia kata, orang media kata, ni baru betul berita. Kalau hak takak orang perempuan tebak untuk jalan ni biasa lah, dia kata. Tapi kalau laki Syirah jual barang ke apa, baru dia kata. Itu zaman sekarang ni lah. Orang bukan nak beli barang dia nak pun. Orang nak tengok muka dia Syirah. Baik. Maka Allah SAW Muhammad Wal'azubillah min zalik, kita minta supaya mudah-mudahan anak generasi kita dijauhkan daripada budaya-budaya tersebut. Bahkan terkadang Amra itu lebih berbahaya berbanding anak gadis, yakni perempuan. Kerana anak gadis yang berlainan jenis itu nyata maksiat bagimu bila mana engkau bersekedudukan atau bersunyi diri dengannya. Tu kita tahu kalau yang berbeza jantina dengan kita, misalnya yang lelaki kan, awak yang dekat, awak anak abang perempuan, saya lelaki, saya tak boleh dekat. Kita tahu batas. Tapi ni sama lelaki, tapi dia Amra. Bahkan tidak menimbulkan sebarang syar lawan kepada kita. Sebab itu Allah SWT Muhammad, kalau kita tengok di antara jenayah yang berlaku, bukan sahaja di negara kita, tetapi di tempat lain juga, iaitu jenayah di liwat. Walhamdulillah. Sebab itu kena berhati-hati tentang takut. Kita bersama besok program di penjara kita tahu. Allah SWT. Dan mereka yang akan diaksikan yang mana yang hak muka, bahasanya poyo sikit lah. Dan tu kita pengarah ataupun pegawai dia akan asyikkan set untuk mengelakkan daripada mudarat. Try lah besok tengok tu otak. Yang dekat rumah saya tu pun dah 5,000, 6,000 lah. Yang duduk dalam tu, bayangkan tu baru satu lah. Tak kira yang handle ni lagi, correctional lagi kan, correctional bawah 21 je mana. Alhamdulillah, lelaki hati-hati. Mana mungkin yang demikian itu boleh mendorongmu untuk melakukannya seperti perempuan, bahkan mungkin melakukan hubungan di luar tabi'i dengannya. Na'udzubillah min zalik.
Kenapa Imam Ibn Wardi rahimahullah memasukkan syair ini dalam nasihat beliau dan letak pada syair nombor 5 depan sekali, depan. Sebab apa? Sebab beliau melihat bahawa situasi ini adalah situasi yang sangat berbahaya dan perlu berhati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta di zaman Nabi SAW pun ada sahabat yang wajah mereka ni digelar macam apa? Ada dalam kalangan sahabat Nabi SAW. Wajah syaitan. Nampak macam mana? Dan Allah Ta'ala bagi muka macam tu. Jadi di antara ulama bincang hukum terhadap lelaki amrah ialah yang pertama, mereka tidak boleh didedah. Yang pertama, mereka tidak boleh didedahkan seperti mana lelaki lain. Pendedahan ini termasuklah dalam fiqh kontemporari, berlaku tidak boleh di dalam media sosial termasuk. Tak boleh. Jangan kata bawa keluar suka hati bersiap-siap. Kita wajib pantau juga termasuk dalam media sosial. Tak boleh post. Allah SWT. Bahkan ulama bincang juga, kalau sah semayang dia nak. Kalau nak bawa mari semayang jemaah boleh tak? Ulama bincang juga. Bagaimana pula hukum kita nak bersalah dengan dia? Allah SWT. Itu ulama bincang. Baik, nanti boleh tengok antaranya yang dibincangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Syekh Yusuf Qaradawi ada mengeluarkan pandangan tentang yang namanya amrah. Itu. Baik. Dalam fiqh hukum lelaki yang transgender pun ada juga ulama bincang. Adakah lelaki transgender ini kita boleh salah dengan dia? Apatah lagi berpelukan dengan dia? Kan dulu ada isu ustaz kok tak salah. Tak maksud orang salah tu peluk boleh. Sedangkan fizikal dia tu dah menyerupai kepada perempuan. Alhamdulillah. Kita boleh tak dengan dia orang salah bersentuhan dan sebagainya? Dan kalau meninggal nak uruskan cara lelaki kan cara perempuan. Saja dia boleh syariah juga. Baik, itu bab lain nanti kita akan bicarakan insya-Allah. Baik, maka perlulah kita berhati-hati. Kaum Nabi Lut alaihi salam, mereka ni disebutkan lelaki mereka ni bukan sahaja kaum dia ni disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, bukan sahaja lelaki dengan lelaki, tapi perempuan pun dengan perempuan. Alhamdulillah. Kerana dalam tayar ustaz kita pernah bawa tajuk ni. Minggu lepas aku bawa lagi tajuk dengan Ustaz Rozi Rejak kan. Tengoklah tajuk tu tengok Ustaz. Suamiku gay. Tajuk dia outspoken tu. Dia tak ada selindung lah. Ni minggu depan ni tajuk orang perempuan tak. Isteriku tak. Tak mahu sebut lah. Tu sama juga. Banyak songsang. Bawa terus sebab isu ni adalah menjadi isu international, isu antarabangsa. Baik. Maka Allah SWT Muhammad kena berhati-hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada perbuatan-perbuatan ini. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu habis nasihat yang kelima. Baik, ada pun pada nasihat yang keenam, kata Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala, jangan kau rosakkan akalmu. Jangan kau rosakkan akalmu. Wahduril khamrah in kunta fata kaifa yas'a fi jununin man ta'akal. Tinggalkanlah olehmu arak dan jangan sekali-kali engkau dekatinya. Jika engkau seorang anak muda yang pintar, maka betapa engkau berusaha untuk merosakkan akalmu sendiri. Kata Imam Ibn Wardi rahimahullah pada nasihat yang keenam, tinggalkanlah arak dan jangan sekali kita cuba mendekatinya. Larangan untuk minum dan larangan untuk mendekati, larangan untuk mendekati itu lebih utama. Sebagaimana zina, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri zina. Bukan kata jangan kamu buat zina, tapi jangan kamu hampiri kata ulama tafsir menyebutkan. Kerana ini satu perbuatan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sebagaimana ayat ini pun sama juga merujuk kepada jangan menghampiri kepada perbuatan minum arak. Jangan dekat. Jangan dekat ni maksudnya jangan buat yang 8 tu yang Nabi sebut tu dalam hadis tu.
Nanti kita akan tengok, yang tukang tuang, yang tukang bawa, yang tukang kanyang, yang tukang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah, yang tukang keringkat, yang tukang balu buku, semua dah dalam 7 ke 8. Nanti kita akan tengok. Baik. Kata Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah berkenaan syair ini, kata beliau, arak, dadah, pil khayal dan segala jenis-jenisnya merupakan perosak akal manusia. Sudah? Jadi Rasulullah SAW Muhammad, syair ini kata Syekh Fahmi rahimahullah bukan sekadar merujuk kepada Arab, tetapi sebarang bentuk hal yang membawa kepada memabukkan dan merosakkan akal. Semua sekali termasuk dalam syair ini. Sebagaimana ayat yang disebutkan ini, maka dalam fiqh manhaji pun ada menyebutkan peranan ataupun dia kata kesan implikasi perkara yang memabukkan dan juga hal yang merosakkan akal, maka dimasukkan dalam ayat ini juga, dia kata terguna pakai dengan ayat ini. Maka Allah SWT Muhammad haram minum minuman yang memabukkan, sama ada arak, iaitu yang dibuat daripada perahan anggur ataupun bukan arak, yakni yang dibuat daripada jenis yang lain. Kalau arak itu kita faham, dia adalah merujuk kepada perahan buah-buahan yang diperah. Diperah anggur misalnya, ataupun buah apa saja. Apple pun boleh jadi juga kan. Apple, arak, kurma pun sama, tapai pun sama, beras pun boleh juga. Dia panggil tuak beras. Betul tak? Semua nira ni pun bersama juga. Dia ada. Dan kalau tengok dalam makmal, kandungan alkohol, gas dalam nira ni pun ada kandungan dia, tapi berapa persen? Itu ulama bincang. Di sana dia ada banyak jenis tuak. Di Malaysia ni macam-macam jenis ada. Tuak kelapa pun lah. Betul tak betul minum pun lah. Allah SWT ada sinar. Dia tengok dia jual jalan. Baik, azan tu. Azan dulu, kita azan, insyaAllah. Semalam saya pergi kuliah di satu tempat. Tengah-tengah kuliah tu, saya nak berhenti lah. Tiba-tiba ada satu orang kat belakang. Dia marah. Dan dia marah AJK. Dia kata, suruh ustaz berhenti. Jangan kuliah ada azan tu, berhenti tu. Dia kata. Saya tengok dia bergaduh dengan AJK tak, saya berhenti. Takut kena smackdown tak. Dia kata azan dulu, insyaAllah. Sebab main orang Islam ni tak. Sejak PKP ni dia macam Allahumma salli ala sayyidina. Kita azan dulu, insyaAllah. Ada Imam buka ni, Bilal buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
اللهم رب هذه والصلاة نبي سيدنا محمد وسيلة الفضل والشرف ودرجة عالية الرفيق وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد أيها muslimin muslimat rahimakumullah. Apabila kita menyebutkan tentang pengharaman Arab, dan ketahuilah bahawa arahan supaya kita menjauhi Arab itu lebih kuat dan utama daripada tegahan daripada meminumnya. Kerana tegahan sahaja tidak termasuk tegahan yang lain berkaitan dengan Arab itu. Tetapi yang paling utama ialah jangan dekat. Bukan jangan buat saja, tapi jangan dekat itu lebih utama. Dekat ni dalam arti kata hal yang membawa kita kepada yang minum Arab tu. Dari sudut, kalau hari ini disebut marketing, kita like tu pun dosa tu, kan? Dikira mempromosi. Kalau tak sengaja tak apa, like tu tak boleh, share lagi tak boleh, sebenarnya bila sosial bila. Sebab apa Nabi SAW menyebutkan kullu syarabin askara fahuwa haram. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih dari Imam Bukhari dan juga Muslim, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nanti kita akan bicarakan bagaimana pula kaedah dalam penggunaan rawatan dan juga perubatan moden. Itu kita akan bicarakan juga nanti. Kalau tidak, kalau yang khayal yang mabuk ni tak guna langsung pun tak boleh juga. Kalau tidak tak jadi pun operate. Dia panggil abuse, kan? Bagi pita, bagi pengsan, terutamanya bagi ibu yang bakal melahirkan melalui scissor operation, dia guna bius, ada dos dia. Kalau zaman perang dunia pertama, kedua dulu, dia guna morfin, tidak lah. Kalau kena bom, ada bencin askar, dia tahu. Tidak lah, dia guna morfin. Tentera Jepun dan sebagainya, dia guna morfin untuk redakan kesakitan tersebut. Warna apa lah, morfin? Tahu warna putih yang terbiasa. Allah Alaihi Wasallam cara pengalaman. Tak baik. Itu sebab kita gunakan untuk tujuan darurat dan sebagainya. Ini tak darurat pun sihat elok. Tapi lupa juga warna putih tu. Itu je masalah tu. Baik. Jadi Rasulullah SAW Muhammad dan kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, dia kata orang yang berfikiran waras sudah pasti tidak akan bertindak merosakkan akarnya sendiri. Sudah? Baik. Nanti kita akan bicarakan satu persatu, bermula daripada larangan mendekati, kemudian dari sudut golongan yang Nabi sebut dalam hadis, ada 7 ke 8 golongan yang disebutkan, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan Arab. Kemudian jenis-jenis perkara yang memabukkan yang lain selain daripada Arab. Ini kita akan sebut pada bulan yang akan datang. Cuma nak sebut satu kisah penting yang berlaku Rasulullah SAW Muhammad. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan, Al-Haris, dia kata, aku pernah dengar, kata Al-Haris, Sayyidina Uthman bin Affan pernah cerita kepada kami satu kisah yang sangat tragis, kata beliau. Satu kisah benar yang berlaku, dia kata, berkenaan dengan bahayanya Arab. Kata Al-Haris sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata, Sayyidina Uthman pesan kat kami supaya jauhkanlah diri kalian daripada Arab dengan sesungguhnya. Dia kata, jauh sungguh jangan buat, kerana ia adalah ibu bagi segala maksiat, umul maksiat. Baik, dia kata Sayyidina Uthman cerita, dahulu ada seorang lelaki yang sangat kuat ibadahnya, iaitu seorang abid. Lalu satu hari ni ada satu orang perempuan yang tak baik, iaitu berzina, yang datang kepada ambil dari ni sebab dia berkenan kat lelaki ni. Biasa dia tengok, dia kata syaitan, dia kata bagui syaitan, dia beramal. Lalu kata Sayyidina Uthman, dia kata wanita ini dia telah cuba memerangkap lelaki tersebut. Dia buat apa? Dia hantar satu orang hamba ke rumah abid ni. Dia kata, wahai tuan saya hantar saya supaya datang nak minta jadi saksi lah. Ada satu benda ni penting, nak minta jadi persaksian, berikan persaksian. Maka Rasulullah SAW Muhammad, maka lelaki abid ni, ahli ibadah ni, dia tak tanpa ada rasa syak, dia terus pergi.
Bila sampai di rumah tu, maka apabila dia masuk di beberapa pintu, ditutup satu demi satu pintu. Masuk satu pintu, dia ada lagi dalam. Rumah orang dulu ni dia macam tu. Orang kaya kan, masuk, tutup pintu. Masuk lagi dalam, kawan tu tutup lagi pintu. Last sekali sampai dah di satu kamar yang besar. Rupanya wanita cantik tadi ni yang jahat tu, dia ada dalam tu. Pakai punya lawa, dia tunggu dia kata. Dia kata, Abang Bin, mari sini dia kata. Sayyidina Osman cerita, lalu digoda lah lelaki Amir ini. Dia kata, sebenarnya saya panggil kamu bukan sebab saya nak minta kesaksian kamu dalam bab-bab urusan agama. Dia kata, tapi ialah kerana saya sangat tertarik dengan kamu, kata wanita tersebut. Maka apa yang berlaku? Kata lelaki Amir ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Lalu kata wanita, dia kata, aku tak akan lepaskan sampailah hang ikut apa yang aku cakap. Kalau tidak, aku berjerit mengatakan bahawa kau cuba untuk mengapa-ngapakan aku. Lalu kata lelaki Amir, tak perlu kita berbincang, sabar. Lalu kata wanita tersebut, tengok dia punya pangkat, dia buat apa? Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, di depan kamu, dia kata, wahai Amir, ada 3 situasi. Yang pertama, kamu boleh pilih sama ada nak bersama dengan aku, lalu aku lepaskan kau. Yang kedua, kalau tak mau, kamu kena bunuh ni bayi ini. Ini adalah anak hasil persetubuhan haram yang berlaku kat atas aku, dia kata. Kamu kena bunuh budak ni. Kata lelaki tersebut pun, aku tak mau juga. Tetapi yang ketiga, kalau tak mau, kamu boleh buat benda yang ringan sikit, iaitu minum arak dan gelas ni. Maka lelaki itu pun tanpa berfikir panjang, dia pun minum arak. Maka apa yang berlaku, Rasulullah SAW Muhammad ketika mana dia minum tu, orang tak bisa minum dekat. Dia bukan reti apa. Macam biasa tak semua. Dia first time, macam orang isap rokok lah. Bila dia isap, bila dia batuk, bila dia tak bisa isap. Tak semua kata. Saya tak isap lah. Tapi ada kawan-kawan cerita, bahagian ADK narkotik, dia tahu orang kalau tak bisa isap, dia batuk first time. Terus dia panggil salam perkenalan. Allahumma salli ala Muhammad. Kena tanya ayah-ayah kita tak try. Baik, maka apa yang berlaku bila dia minum, maka terus dia mabuk. Bila dia mabuk, yang pertama dia telah bersama dengan wanita tersebut. Kemudian dia telah bunuh bayi itu. Perempuan dia ambil pisau tu kat tangan dia, suruh tikam dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia buat apa? Dia bunuh perempuan tu pula. 3 benda dia buat. Sebab apa? Ibu segala maksiat berpunca daripada minum arak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka akhirnya kesalahan daripada puncanya arak, dia telah membunuh, dia telah minum arak, dia telah berzina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah dalam hadis riwayat Imam Nasai, jauhilah arak kerana demi Allah sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan al-khamru, arak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam dada seseorang melainkan harus keluar salah satu daripadanya. Dalam dada kita tak boleh bersatu arak dan juga iman. Dia mesti akan keluar salah satu. Kalau iman tak keluar, arak dia keluar. Kalau arak tu tak keluar dari badan kita, maka iman yang akan keluar. Sebab itulah bahayanya arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Subhanallahu alazim. Baik. Maka sebab itu, sebagai kesimpulan untuk malam hari ini, kita tengok betapa besarnya bahaya ataupun mudarat perkara yang memabukkan, terutamanya arak. Sebab itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan budaya-budaya normalisasi minum arak dan sebagainya yang tak elok ni dapat dibendung dalam negara kita. Tuan-tuan takut dulu tak cukup dengan Oktoberfest dulu kan. Lepas tu dia main seorang dengan arak jenama Melayu lah. Apa timah kita tu macam-macam tuan, takut kita. Dia bubuh gambar orang ada janggut pula. Atas kepala tu macam kepiah. Dan menang kes tu kat mereka. Tuan-tuan, ni cukup bahaya. Satu penghinaan yang sangat nyata kepada kita. Sebab itulah kita semua kena banyak berdoa. Dan dakwah kita perlu diperkemahkan lagi, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك ما نورت الأرض وبنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنه منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.